Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Makasih kepada Al-Fadhil pengurusi majlis, mudir pondok dan seluruh barisan asatizah, seterusnya para pimpinan di kalangan pelajar, minal banin wal banat, thumma antum sekalian, para pelajar, sahabat-sahabat yang berada di dalam tempoh perjuangan ataupun jihad dalam menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda dalam sepotong hadis, "Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a," atau kama qala. Nabi sebut, siapa yang keluar daripada rumah dia. Ni kita duduk di tahfiz, kita tak duduk di rumah kita kan. Ada yang berulang tak sini? Ada juga? Hak berulang ataupun hak duduk di asrama. Man kharaja min baitihi, siapa yang keluar daripada rumah dia, li talabil ilmi, dengan tujuan untuk menuntut ilmu ataupun mencari ilmu. Tak kira lah berada dalam majlis seumpama ini, ataupun kita main duduk dalam majlis nak menghafal Quran, masuk kelas kita, ataupun kita masuk dalam kelas fardhu ain, apa sekalipun yang disebut dengan majlis ilmu. Li talabil ilmi, dia keluar daripada rumah dia dengan tujuan untuk nak menuntut ilmu, nak cari ilmu. Sebab tu kita keluar daripada rumah kita, kena pasangnya, aku keluar ni bukan saja-saja keluar, aku nak pergi tahfiz dengan tujuan nak mengaji ataupun nak menuntut ilmu. Siapa yang keluar daripada rumah dia dengan tujuan untuk nak menuntut ilmu agama, fa huwa fi sabilillah, pahala yang Allah Ta'ala catat untuk dia seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Sahabat-sahabat Nabi yang berperang, pegang pedang, nak dapat pahala jihad. Kita hari ni hanya pegang pen, pensel, pegang buku, nak tulis, nak catat apa yang disampaikan. Maka kita pegang pen, pegang pensel tu menyamai pahala dia seperti pegang pedang untuk berperang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai bila dicatat pahala tersebut? Hatta yarji'a, sampailah kita balik. Lagi kita tak balik, lagi itulah dicatat pahala sebagai fi sabilillah. Ni bukan jalan-jalan punya pahala yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Adik-adik, sahabat-sahabat, para pelajar yang Ustaz kasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Tanpa disangka hari ini Ustaz sampai di sini, di tahfiz. Nama apa tahfiznya? Ma'hadut tahfiz Tawai. Ma makna Tawai? Nama kampung. Mana apa Tawai? Mana apa Tawai? Tawai itu dah Tawai. Memanglah nama kampung Tawai itu dia. Katalah kampung ni nama dia Temikai. Contoh. Kampung ni nama dia Temikai. Kita boleh apa? Temikai itu sejenis buah-buahan. Bentuk dia bulat, kulit dia warna hijau, belah isi dia warna merah. Bila makan rasa dia sedap. Itu Temikai. Tawai itu dia. Tawai itu adalah sejenis buah-buahan yang tidak ada di kampung lain. Betul? Kalau benar? Apa dia tak? Tawai? Ustaz tak tahu. Kenapa kita jawab kampung? Apa dia Tawai? Mana Ustaz pergi ceramah di Ejdernet lah? Pondok Ejdernet? Atau Ejdernet itu ayah Ejdernet lah? Pahala mana Tawai ni berada? Tawai. Kalau dawai, tahu dawai benda ni Tawai. Entah apa, tahu dawai. Udah,
dah. Kan ustaz ni dululah. Nah. Tak dulu perempuan lah. Duduk di kampung pasal perempuan mak dia hantar pergi mengaji Jom tu di Hulu Langat. Hulu Langat tu kat Selangor. Di Selangor tu ada Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur tu ada KLCC. Zaman tu tak bisa pergi Kuala Lumpur. Bila dia nak kata nak pergi mengaji di sana duduk berasa amat tapi di KLCC tu. Kan? Jadi punya seronok ni orang petani kata segenok habis metal. Tak ada lah seronok lebih dari tu. Seronok lebih dekat pergi naik bas zaman tu. Ayah tak ada kereta, hanya ada motor je. Pergi hantar pergi mengaji di Jom tu. Takkan nak naik motor 3 orang. Saya, abang saya tolong dengan abang nombor 2. 3 orang kami pergi. Ambil tiket bas pergi. Waktu tu baru habis darjah 6. Tak dan masuk kereta 1 ringgit. Tak dan keluar rezak UPSR lagi. Tak tunggu dah. Kalau tunggu tahu dah putusan dah. Jadi tak tunggu dah. Terus ada peluang bulan 11 waktu tu. Pergi. Rupa-rupanya Mak Tafiq yang ada mengaji itu Mak Tafiq Baitur Rahmah di Hulu Langat Selangor, di kampung orang asli. Tu dia duk rasa macam mengaji di dekat KLCC tu. Rupanya hidup di kampung orang asli. Hulu-hulu kampung dia hijau tu pun tak ada orang asli. Walaupun asli semua orang tu, tapi tak ada orang asli. Tapi pergi di sana kampung orang asli punya pendalaman setahun 2 kali je boleh balik. Setahun 2 kali je boleh balik. 6 bulan satu semester, habis 6 bulan balik, kemudian 6 bulan pula balik. Bayar haji pun tak balik. Setahun 2 kali sahaja yang dibenarkan dalam takwim boleh balik kampung tu setahun 2 kali. Sekali balik pun seminggu dia tak bagi balik kamu. Waktu tu ujian Allah Ta'ala saja tahu. Ayah pula susah, tak boleh nak pergi ziarah. Orang lain walaupun ada ayah, tiap minggu ayah pergi ziarah, berbuat makanan. Kami ayah berjauh, lepas tu susah pula. Ayah nak main dalam tempoh 6 bulan tu sekali je ayah main. Tu pun pasal dia nak pergi tengok kami media tu lah. Had semester kedua tu tak pergi lah zaman tu. Tapi Alhamdulillah, semua kenangan pahit tadi ni adalah satu perkara yang enak diceritakan bila kita dah berada macam hari ini. Adik-adik dan para pelajar yang dikasihi sekalian, hari ini kita telah pun berada pada hari yang kedua, kalau tak salah, dalam tahun yang baru 1445 Hijrah. Tahun ini adalah tahun yang dikira bermula daripada berlakunya peristiwa hijrah. Cuma peristiwa hijrah tak berlaku di bulan Muharram. Dia berlaku di hujung Safar dengan awal dan pertengahan bulan Rabiul Awal. Tetapi disebabkan peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang besar di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, mereka bermusyawarah dengan beberapa orang para sahabat memilih peristiwa hijrah ini untuk dijadikan nama bagi tahun hijrah. Maka dikiralah bermula daripada berlakunya peristiwa hijrah, cukup setahun 12 bulan disebut tahun pertama hijrah. Masuk bulan kedua, tahun kedua. Masuk tahun kedua, tahun kedua hijrah. Tahun ketiga, tahun ketiga hijrah. Dan mereka memilih bulan Muharram itu sebagai bulan yang pertama dalam tahun hijrah. Ini kita kena tahu. Dan kita mengaji sekolah agama, mengaji di tahfiz, balik besok orang tanya kita tahun hijrah tu pasal apa nama dia nama hijrah? Kerana tahun ini dikira bermula daripada berlakunya peristiwa hijrah. Nah, tahun ini dikira larikan 1400 orang. 1400 ringgit. Bukan duit. 1445 hijrah. 1445 tahun dah peristiwa hijrah itu berlaku. Maka peristiwa itu dikira bermula daripada tahun ini dikira bermula daripada berlakunya peristiwa hijrah. Dan dimulakan itu dengan bulan Muharram, bulan pertama dalam tahun hijrah ataupun tahun Islam. Muharram, kemudian Muharram, kemudian bulan seterusnya Februari. Bulan kedua Muharram, lepas Muharram Safar, lagi Awal, apa dia awal? Rabiul Awal, lagi Rabiul Akhir, lagi Jumadil Awal, lagi Jumadil Akhir. Dia dulu mengangar
Jumadil akhir lagi. Ada tu. Bukan pen tu. Jumadil akhir. Habis tu. Dulu kelima tahun dah. Ni hal pulang ni. Ni halu ni umur berapa ni? Adik halu ni umur berapa? Umur berapa? 6 tahun. Tak ada suara dia. Berapa umur dia berapa? 6 tahun. Oh betul tak apa? Apa dia kecil berapa ni? 6 tahun? 6 tahun. Masya Allah. 6 tahun dah masuk tahfiz dah. InsyaAllah akan jadi min hubbazil Quran insyaAllah. Amin. Lepas Jumadil akhir. Senyum tak terima waktu ni. Walaupun senyum tu sedekah. Anda nak jawapan tak? Kan? Jumadil akhir. Lepas tu? Oh, adik ni bagus ni. Dulu mengaji mana? Sebelum belajar sini, belajar di mana? Oh, biasa sekolah menengah dah. Sebelum sekolah menengah? Umur apa ni? Oh, sebenarnya tu sekolah menengah dah. Jumadil akhir, kemudian Rajab. Lepas Rajab? Syaban. Lepas Syaban? Ramadan. Lepas Ramadan? Itu dah dia Syawal. Boleh pun ayah kan? Syawal. Lepas Syawal? Zulqa'dah. Zulqa'dah tu orang kampung sebut. Kita belajar tahfiz sebut belajar Zulqa'dah. Sebut Zulqa'dah. Cuma lepas itu Zulhijjah. Zulhijjah itu adalah bulan yang ke-12 ataupun bulan yang terakhir dalam tahun Islam ataupun tahun Hijrah. Maka dipilih bulan Muharram sebagai bulan pertama, dipilih Zulhijjah sebagai bulan yang terakhir dalam tahun Islam. Maka cukup 12 bulan, itulah bulan-bulan yang ada di dalam tahun Islam. Ini kita kena tahu pasal kita orang Islam. Lebih-lebih lagi kita belajar di tahfiz. Lebih-lebih lagi kita hafal Quran. Lepas ni kita nak berjuang pula, nak menegakkan agama Allah, nak bawa Islam punya cantik dah. Orang tanya mulai Islam pun tak tahu. Kau mana? Lepas ni kita nak berjuang ni, balik kampung esok. Tak kira orang letak kita ni sebagai apa posisi. Orang letak kita sebagai imam, kita boleh bertugas sebagai imam. Orang letak kita sebagai bilal, kita boleh bertugas sebagai bilal. Orang letak kita sebagai pengurusi masjid, kita boleh bertugas sebagai pengurusi masjid. Di mana pun orang letak kita akan jadi orang yang bermanfaat untuk ummah dengan keberkatan ilmu dan juga Quran yang kita hafal di sini. Adik-adik para pelajar yang kita kasih sekalian, Nabi SAW bermula daripada Nabi dilantik jadi Nabi sampailah Nabi wafat. Hidup Nabi adalah memperjuangkan agama yang diamanahkan oleh Allah kepada Nabi. Kepada Islam. Berapa lama? Start daripada Nabi umur 40, Nabi dilantik menjadi Nabi, sampailah Nabi wafat. Perjuangan Nabi itu nak menegakkan Islam. Walaupun Nabi ada keluarga, walaupun Nabi ada anak-anak, walaupun Nabi ada adik-beradik, tetapi perjuangan yang lebih tinggi dan lebih besar dalam hidup Nabi adalah nak memperjuangkan Islam. Maka adik-adik yang ada di sini adalah insan yang terpilih, sama ada min tullabil banin, pelajar lelaki, wa aidan minat talabah, minat talabah ataupun talibah, para pelajar perempuan, minal banat. Semua hak kita yang ada ini adalah pilihan Allah. Kita bukan main daripada satu kampung, kita main daripada kampung-kampung yang berbeza. Maka setiap kampung itu ada pilihan Allah yang menjadi wakil daripada orang kampung itu untuk menunaikan fardu kifayah. Nak pergi belajar, mendalami ilmu agama, yufaqihu fiddin, diberi peluang untuk mendalami ilmu agama. May yuridillahu bihi khaira. Dengar dah hadis tu? Man yuridillahu bihi khairan. Sebut? Tak apa nak bunyi. Memang pelajar tahfiz sini dia silent.
Betul. Dia macam telefon tu. Orang telefon pun dia tak bunyi. Dia silent. Orang tanya apa dia jawab dia tak bunyi. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala nak dia tu jadi baik. Siapa yang Allah Ta'ala nak orang tu jadi baik. Dalam satu kampung kita yang ramai tu, lebih daripada 1000 orang, lebih daripada ratusan keluarga yang ada dalam kampung kita tu, orang hak Allah Ta'ala nak pilih orang tu jadi baik, yufaqihu fiddin, Allah Ta'ala akan jadikan orang tu orang yang faham tentang agama. Siapa dia orang yang faham tentang agama? Tak lain dan tak bukan adalah orang yang mengaji apa yang berkaitan dengan agama. Rujukan utama dalam Islam yang diperjuangkan oleh Nabi itu adalah Al-Quran. Itu kitab yang paling tinggi, rujukan yang paling utama. No, dalam surah yang kedua kita dah mengapai kan? Surah pertama pertama takkan Al-Baqarah pun. Surah pertama Al-Fatihah, tengok buat malu dulu tu. Surah pertama surah Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, ayat pertama Alif Lam Mim. Habis ayat pertama, masuk ayat yang kedua. Allah Ta'ala jelaskan dulu apa dia Quran tu. Allah Ta'ala kata zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ni Quran hak kita berapa ni? Quran hak kita berjuang habis-habisan menentang nafsu kita. Nafsu tak suka habis Quran kan? Tapi dah kita terpilih duduk di sini, memang kita terpaksa untuk mengapai. Kita paksa diri kita untuk hafal. Ingat, Quran yang kita duduk mengapai itu Allah Ta'ala sebut zalikal kitabu. Yang demikian itu kitab, yang demikian itu Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, dia menjadi hidayah kepada siapa yang nak bertakwa. Maknanya rujukan utama bagi orang yang bertakwa, rujukan utama dalam Islam, panduan utama bagi siapa yang nak berada di atas jalan yang lurus, yang dulu minta dalam sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Maka panduan utama bagi jalan yang lurus itu adalah Al-Quran. Maka Allah Ta'ala pilih kita untuk mengaji nak hafal Quran. May yuridillahu bihi khaira, siapa yang Allah Ta'ala nak orang tu jadi baik, yufaqihu fiddin, Allah Ta'ala akan bagi orang tu faham tentang agama. Nak faham tentang agama, tak lain dan tak bukan mesti dia kena rujuk kepada Quran. Maka untuk memudahkan kita untuk hafal Quran, langkah yang pertama kita dididik untuk mengaji bagi reti baca Quran. Pertama, nak faham Quran, pertama sekali mesti kita reti baca Quran. Ni baca Quran pun tak pandai, tiba-tiba hurai benda dalam Quran. Ni tak jadilah. Pertama sekali dia kena reti baca Quran. Maka mengajilah. Jumpa buku mengaji mula daripada alif bata, kenal dulu huruf-huruf ada dalam Quran. Bagi pandai sebut dulu, ni peringkat awal. Bagi pandai sebut, oh huruf lagu ni bunyi dia alif, huruf lagu ni bunyi dia ba. Mula sebut tak ada lagi guru yang betul kita belajar bertalaqi depan guru. Habis dah boleh sebut huruf daripada alif sampai ya, barulah berubah ke langkah yang seterusnya. Lagu mana kita nak baca huruf-huruf tadi setelah diletakkan baris. Kalau Quran ni dia ada baris-baris dia, tanda-tanda untuk kita nak baca. Dia ada baris fathah. Baris fathah baris apa? Baris, orang Melayu sebut baris atas. Sedangkan fathah tu maksud dia buka. Kan, bila kita baca dengan buka mulut, bunyilah macam baris atas tu. Tapi kita sebut baris atas. Allah makna memang daripada dulu orang Melayu sebut baris atas. Tak tahu atas tu guna. Atas huruf dah kot. Kan? Kemudian baris bawah maknanya kasrah. Kasrah maksudnya pecah. Waktu kita nak sebut tu seolah-olah mulut kita ni macam pecah. Kan? I, B, T, T, macam pecah mulut kita. Itu kasrah. Kemudian dhammah muncul mulut, kita sebut baris depan. U, bu, tu, su. Kemudian baris syaddah, satu tu. Kemudian baris sukun, orang kita sebut mati. Tak tahulah siapa yang terjemah mati tu. Kan? Sedangkan sukun tu nun sakinah. Contohnya sakinah, sukun tu maksudnya sakinah. Sakinah tu maksud dia tenang. Boleh jadilah orang nak mati sahaja tenang. Jadi huruf-huruf yang tenang maksudnya huruf-huruf yang mati. Sakinah tu maksud dia tenang.
Jadi tanda sukun, jadi tanda-tanda ni semua kita belajar dengan guru tidak tetap pandai nak baca. Lepas daripada kita dah kenal huruf, kemudian kita dah kenal dah tanda-tanda bacaan bagi setiap huruf, barulah mula kita masuk huruf yang digabungkan menjadi kalimah ataupun perkataan. Mulalah belajar Iqra. Ya, ada main satu perkataan yang dah ada huruf, contohnya kitabun, kursiyun. Ada contoh lah tu. Tertulis di sini innal ladina kafaru. Tengok di tempat ditulis tu, tengok dan ulang, tengok dan ulang, ulang dalam keadaan tengok. Ulang banyak kali, ambillah 40 kali ke berapa kali ke, ulang dalam keadaan tengok. Kemudian sampai ke satu tahap kita tak tengok di sini pun, waktu kita baca kita terbayang-bayang huruf yang kita tengok. Lepas tu nasihat daripada guru ustaz dulu, tak mestilah guru di sini. Nasihat daripada guru ustaz dulu waktu mengaji di tahfiz, kalau kita menghafal Quran, kita guna satu mushaf Quran tu, jangan dah tukar dah mushaf lain. Guna satu Quran tu, jangan guna satu kitab Quran mushaf. Katalah ni mushaf, bukan mushaf kitab ni. Katalah ni mushaf Quran, kita guna yang ni, terus ada guna yang lain dah. Guna yang ni, menghafal, mengulang, tengok, guna yang ni sahaja. Supaya bila tulisan ni lekat di kepala kita, kita baca tak tengok ni pun, kita terbayang-bayang huruf yang kita dah tengok waktu kita ulang banyak kali itu. Itu kaedah lah, sedikit kaedah. Yang lebih itu Ustaz Antum lebih mengetahui lah. Pasal itu bidang apa? Hadis sekadar hak nak tahu. Bila dah boleh baca, dah erti baca, lancarkan bacaan tersebut dengan kita baca ulang. Kemudian bila kita ulang dalam keadaan kita dah tengok ayat tu ulang sampai satu tahap hak ulang tu lekat di ingatan kita. Dah ada bukti apa yang Ustaz sebut ni. Kerana ulangan itu tahap pokok dia memberi kuat dalam ingatan itu, terbukti pada bacaan surah Al-Fatihah. Mana ada orang sampai surah Al-Fatihah tapi pasal melekat di kepala dia, pasal ulang. Ulang hari-hari tiap rakaat, baca. Ada siapa salah baca Al-Fatihah? Terlupa lah Malik Yaumiddin. Terlupa ayat lepas dah bisa lah. Tak bisa berlaku. Pasal apa? Pasal ayat yang ada dalam Fatihah betul-betul lekat dalam kepala kita. Pasal melekat, pasal dah diulang. Pelajar-pelajar tahfiz selalunya ada dalam jadual dia tu. Jadual apa? Qiyamul Lail. Selain daripada Qiyamul Lail, ada juga dalam jadual kita, selain pada salat fardu 5 waktu berjamaah, kita akan sembahyang sunat. Betul tak? Maka ambil peluang, ulang banyak kali bacaan kita dalam sembahyang sunat. Bukan sembahyang fardu, dalam sembahyang sunat, ulang banyak kali dengan niat kita murajamah. Sampai satu tahap ayat yang kita ulang dalam sembahyang tu, dia akan jadi macam surah Al-Fatihah. Memang sentiasa dekat dan ingat di kepala kita. Bila kita dah menghafal Quran, tanggungjawab kita untuk memelihara Quran yang kita hafal. Adik-adik, para pelajar yang Ustaz kasih di sekalian, baik tahun hijrah tadi, Nabi SAW start daripada dia dilantik menjadi Nabi sampailah Nabi wafat, tempoh lebih kurang Nabi berada dalam keadaan status Nabi itu lebih kurang 23 tahun. 23 tahun ini juga antara tempoh lebih kurang turunnya Al-Quran kepada Nabi sedikit demi sedikit berpadukan kepada sebab-sebab turun ayat tersebut, dipanggil asbabun nuzul. Boleh? Quran yang diturunkan kepada Nabi itu adalah menjadi garis panduan untuk Nabi nak sebarkan Islam kepada semua manusia. Tugas Rasul itu adalah tabligh. Apa makna tabligh? Apa makna tabligh? Bukan tabligh. Tabligh orang kampung sebut. Bahasa Arabnya tablighun. Ballagha yuballighu tablighun. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Belajar tak bahasa Arab sini? Sini ada tak belajar bahasa Arab? Oh, diam je ni. Di sini ada tak pelajaran bahasa Arab? Ada. Dalam pelajaran bahasa Arab tu belajar tak ilmu saraf? Belajar tak ilmu saraf? Belajar jawab. Belajar tak? Belajar cerita tak? Belajar. Bukan belajar mana pun. Belajar tak ilmu saraf? Tak belajar. Lepas ni
Lepas ni bukan makna sat lagi. Lepas ni bila engkau dah habis ngapai Quran. Target, jangan target banyak. 3 tahun, 4 tahun bagi habis Quran. Sahabat kita tadi dah 2 tahun dah mencapai 9 juzuk kan. Target dalam setahun setengah bagi habis Quran. Target bagi ada target. Masa kita banyak benda lagi kita nak guna masa untuk belajar. Nu dia tak main lagi. Esok dia umur 18, dia umur 19 ni, otak dia akan diganggu. Bila aku nak kahwin? Bila aku nak kahwin? Ustaz jadi aku sembang sejarah dia. Kita 5 tahun sabar nak kahwin. Esok dia main tu. Semua orang akan lalui benda ni. Baik pelajar perempuan, baik pelajar lelaki. Semua orang akan lalui dalam tempoh dia mengaji sampai peringkat usia. Antara benda yang mengganggu fikiran dia, kahwin. Antara benda yang mengganggu fikiran dia adalah kahwin. Ustaz waktu di Indonesia dulu, waktu mengaji di Indonesia dulu, taklah mengaji tinggi tapi biasalah naik berterbang lalunya tinggi lah kan. Tinggi berterbang tu je lah. Waktu di Indonesia dulu, pelajar-pelajar Indonesia ataupun mahasiswa-mahasiswa di Indonesia ni kebanyakannya kahwin muda. Ustaz nak suruh kahwin muda, ni nak cerita di Indonesia. Kebanyakannya kahwin muda, usia 19, usia 20, kebanyakan dia kahwin. Sampai ke satu tahap, sampai ke satu tahap waktu kami duduk di asrama dulu. Asrama lelaki, suami dia duduk, asrama perempuan, isteri dia duduk. Hari outing, dua-dua ni boleh keluar sekali. Sampai tahap tu. Saya pun tanya apa siapa yang jadi lagu ni. Rupanya kebanyakan kiai di sana. Kiai tu kiai. Kiai tu bahasa di Jawa lah. Pak kiai dipanggil. Bahasa kita panggil tu guru. Di belah tani dia panggil baba. Di belah Sumatera Indonesia dia panggil abuya. Di belah Arab dia panggil asy-syekh. Makna serupa lah. Asy-syekh, abuya, apa nama ni? Kiai, tu guru, bapa, semua serupa lah. Belah tani dia panggil toyu. Di sini panggil kicap, rasa masih serupa tu juga. Beza dari segi bahasa saja. Baik, rupanya nasihat daripada pak-pak kiai di sana. Kamu, dia kata, kalau kata udah enggak mampu, dah rasa tak tahan dah, nikah. Silakan kahwin. Jadi berkat ikut tubuh kahwin, kepala tak fikir dah nak kahwin. Lepas daripada kahwin tu fokus mengaji, tapi kena susun elok lah. Jadi elok-elok dengan perempuan tu, walaupun kahwin, nafkah mak ayah yang kena tanggung, aku pun mak ayah aku tanggung. Tapi kahwin. Lepas daripada kahwin tu baru dia tahu kahwin tu lagu mana. Baru dia tahu susah nak cari duit lagu mana. Baru dia tahu susah nak belakang perempuan ni lagu mana. Kan? Waktu tak kahwin, seronok lah. Lepas daripada kahwin, baru dia faham benda tu. Lah kepala tak fikir dapat kahwin. Bila dia dah tak fikir dapat kahwin, dia memberi tumpuan kepada mengaji. Kebanyakan mereka hak kahwin awal ni ada. Sebab kita tak tahu kenapa. Sebab kita kahwin tu menjadi penghalang untuk nak mengaji. Mungkinlah sebab tempat kita hantaran tinggi ke saja dia dapat murah. Mungkin hantaran pimpinan yang paling kurang 10,000. Tu hak pandai masak ayam. Kalau pandai masak nasi sikit, dia tambah lagi. Kan? Jadi mungkinlah sebab hantaran ni tinggi. Bila hantaran tinggi, tentulah nak kena buat persediaan nak bagi ada hantaran. Tak cukup dengan hantaran, nanti mak kahwin pula. Tak cukup dengan mak kahwin, cincin tunang, cincin kahwin. Sekali dia main pula nak buat penuhi banyak benda nak kena sedia. Akhirnya berhenti mengaji, tumpu kerja. Bila dah tumpu kerja, dia start pegang duit, dia malah dah nak mengaji. Kan? Mungkin patut ikut tutup guru kita tak nasihatkan kita kahwin awal. Kan? Di sana kahwin muda. Itu kelebihan mengaji di Indonesia. Nak kahwin muda kan di sana lah. Jadi ringkas ceritanya, peluang yang kita ada hari ini, kita masih tak disibukkan dengan keluarga. Kita belum ada isteri, kita belum ada anak-anak, kita tak disibukkan dengan pekerjaan. Kita duduk di sini makan, orang tolong sedia 3 kali sehari. Orang tolong jaga kita, keselamatan kita di sini terjamin insya-Allah. Dan kita duduk di tempat yang elok setiap hari daripada pagi sampai ke malam. Kita diberi peluang untuk belajar, mengaji, menuntut ilmu. Guna peluang ada untuk mengaji sungguh-sungguh. Ambil masa yang singkat untuk selesaikan secepat mungkin Quran tu. Bila dah selesai,
Tak habis lagi perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Bila dah habis Quran, kebanyakan kawan-kawan Ustaz hak yang dah habis Quran, dah habis dia berasa macam dia habis mengaji. Padahal baru hafal Quran, Quran tak faham lagi, kitab tak pandai baca lagi, nak mengajar tak boleh lagi. Dia baru habis Quran tapi dia rasa macam dia habis mengaji, namun dia tak mengaji dah. Ni rugi yang amat rugi. Kita baru hafal Quran, kita belum lagi memahami Quran, baru hafal Quran sahaja. Lepas pada ni siapa yang habis Quran nak teruskan perjuangan yang seterusnya, kena pergi mengaji ilmu-ilmu yang boleh bantu untuk nak faham Quran. Antaranya pergi mengaji pondok lah. Pergi mengaji pondok tu guru dah susun pengajian apa, pelajaran apa, ilmu apa, kitab apa yang sesuai untuk kita pelajari peringkat asas untuk membantu kita memahami Quran. Esok yang ni bekalan kita yang kita nak guna waktu kita duduk dengan masyarakat. Waktu kita duduk dengan masyarakat, esok baru kita perasan, aku ni banyak benda lagi aku tak tahu, banyak benda lagi aku tak faham. Waktu tu barulah rasa rugi. Waktu diberi peluang untuk mengaji, dia tak guna peluang tersebut. Maka bila dah balik, dah terjun dalam bidang masyarakat, baru dia perasan, rupanya aku dulu ni main je, banyak benda aku tak faham. Orang suruh mengajar, buka kitab jadi kelabu mata. Walaupun mata tak kelabu, tak cashback pun boleh bawa kereta, tapi buka kitab dia jadi kelabu. Maksudnya dia tak erti baca. Hafiz Quran, hafal Quran habis, tapi buka kitab tak erti baca. Baca pun tak erti, tambah nak mengajar, nak hurai apa yang ada dalam kitab. Akhirnya orang paksa suruh dia mengajar. Mengajar dia baca dah 3 baris, dia duduk mohon lepas tu. Minta maaf lah tadi saya main lambat. Allah, anak ayah tu pilih tak, lalu cerita apa pula tu? Itu semua gaya-gaya nak bagi buang masa je tu. Saya kira ten bunyi masuk isyak pun tak mau kita orang mengaji dengan lagu tu. Biar ada benda yang kita sampaikan, fokus kepada benda yang kita nak sampaikan. Pakai adik-adik yang dikasih sekalian, bila kita terjun dalam bidang masyarakat esok, kita dah mula kena mengajar, kita dah mula nak kena bimbing masyarakat. Waktu tu baru kita perasan, dulu ni aku tak mengaji betul-betul. Tapi apakah daya bila saya waktu tu tak guna? Pepatah Arab sebut apa? Kalau tadi idza taqarrara tahaqqaqa. Kalau pepatah Arab yang kedua ni, lan tarji'al ayyamul lati madat. Tulis. Lan. Lam nun. Lan. Bah ni memang dia nak buat daurah ni. Daurah dia ada kitab, dia tulis dia tak kena tulis lah. Bah ni jangan buat daurah kitab. Ada boleh lah Ustaz. Cukup macam umur 40. Macam-macam dah benda yang Nabi pernah lalui. Nabi pernah susah. Kalau kita berasa hidup kita susah, Nabi susah pada kita. Apa bentuk kesusahan yang dihadapi oleh Nabi? Nabi diuji waktu usia Nabi 2 bulan dalam kandungan. Nabi tak pulang lagi ke dunia ni. Duduk dalam perut mak dia dalam kandungan 2 bulan. Walamma min syahrani 'ala al-mashhur al-aqwal al-barwiyah. Bisa baca tak kitab Al-Ghazali? Bisa baca tak kitab Al-Ghazali? Tak bisa lah. Semuanya tak bisa. Apa bisa? Pakai bisa pakai. Nah, kitab Al-Ghazali satu kitab yang ulama karang dalam bentuk syair yang menceritakan sejarah hidup Nabi. Kan dulu kenal tak Mawi? Mawi kenal Mawi? Mawi hak nyanyi tu kenal tak? Oh, Mawi hamba kenal. Kitab Al-Ghazali apa tak kenal? Nah, Mawi kan dulu kan biasa dia tarik Al-Ghazali tu Al-Jannah. Ya. Kenal Mawi? Bentar kenal. Ni abang ni. Abang umur apa? Boleh gamam pula dah. Tanya umur berapa jawab. Takkan umur tak tahu ke? Berapa? Mawi kenal? Tak kenal waroknya. Dah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli
berjanji tu. Wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah. Bisa dengar? Kau mana kau ni tak dengar? Baik, dalam kitab berjanji itu ada satu tajuk yang pengarang kitab Syekh Ja'far Al-Barzanji menceritakan sejarah hidup Nabi. Walamma tamma min syahrani ala al-mashhur al-aqwal al-marwiyah. Dalam pandangan yang masyhur, syahrani ketika usia Nabi 2 bulan dalam kandungan mak dia, tuwfiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah. Tuwfiya, diwafatkan bil Madinah, di bumi Madinah Al-Munawwarah. Abuhu, bapaknya bapak Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Sayyidina Abdullah ataupun Abdullah bin Abdul Muttalib. Ayah Nabi yang bernama Abdullah, Nabi yang merupakan anaknya. Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika usia 2 bulan dalam kandungan. Bukan 2 bulan waktu lahir dah, 2 bulan dalam kandungan. Pandangan yang masyhur di kalangan ulama sirah, ayah Nabi telah pun diwafatkan oleh Allah pada ketika usia Nabi baru 2 bulan dalam kandungan. Tu ujian. Kalau kita merasa hidup kita susah, kalau kita merasa hidup kita diuji, Nabi lebih dahsyat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika usia Nabi baru berapa tahun? 5-6 tahun. Macam adik tadilah, Allah Ta'ala wafatkan pula mak Nabi. Pada ketika usia 5-6 tahun telah pun status Nabi apa dia? Yatim piatu. Padahal Nabi tak jadi Nabi lagi. Pasal Nabi diuji sedemikian rupa, Allah nak memberi mesej kepada Nabi, kamu akan dilantik menjadi Nabi, kamu akan bawa satu perkara yang besar, iaitulah Islam. Pada ketika itu ujian demi ujian kamu akan hadapi. Maka daripada kecil tarbiyah dan didikan daripada Allah. Daripada kecil Nabi dah diuji dengan macam-macam. Itu satu latihan. Ada di sini yang Allah Ta'ala uji, mak dah meninggal, ayah dah meninggal. Anggap itu satu latihan Allah Ta'ala nak berikan kita. Anggap itu satu, muak kata. Anggap itu satu latihan dalam hidup kita. Kalau kita diuji dengan susah, tidak ada ayah, kita diuji dengan susah, tidak ada mak, jangan patah semangat. Ini latihan Allah Ta'ala nak jadikan aku ni orang yang hebat pada masa yang akan datang. Tengok Nabi, Allah Ta'ala uji ayah dia meninggal, Allah Ta'ala uji mak dia diwafatkan. Allah angkat darjat Nabi jadi seorang yang cukup hebat, seorang Nabi dan Rasul. Kalau kita Allah Ta'ala tak jadikan Nabi dan Rasul, dan memang tak ada Nabi dah. Man la nabiyya ba'dah, tidak ada Nabi selepas daripada Nabi kita, tak ada dah. Tapi paling kurang dengan semangat yang ada dalam diri kita, terus hafal Quran, Quran tu dalam diri kita, mengaji kitab-kitab pula untuk faham Quran. Satu hari nanti Allah Ta'ala angkat darjat kita jadi mulia dengan sebab ujian-ujian yang kita hadapi dalam tempoh hari. Baik, Nabi diuji dengan macam-macam. Panjang cerita tu sampailah Nabi umur 40, Nabi dilantik jadi Nabi. Start daripada ketika itu bermulalah ujian berdalu-dalu dihadapi oleh Nabi yang ada kaitan dengan Islam. Kalau sebelum tu tak ada kaitan, yang ni ada kaitan sebab Nabi dah bawa Islam. Maka ujian demi ujian, ujian demi ujian, ujian demi ujian. Ujian apa Ustaz? Nabi bawa satu ajaran yang nama dia Islam, yang waktu itu orang Arab tak bisa dengar cerita tentang Islam. Walaupun mereka tahu kata Allah Ta'ala tu ada, tapi tak bisa dengar ajaran yang ajak mereka untuk sembah Allah. Apa bukti kata mereka tahu kata ada Allah? Ayah Nabi nama apa? Abdullah. Ayah Nabi dengan Nabi siapa main dulu? Tentulah ayah Nabi takkan Nabi main dulu. Dah nama pun ayah kan. Secara zahirnya tentulah ayah Nabi main dulu. Bila ayah Nabi main dulu, maknanya Islam dengan ayah Nabi itu siapa main dulu? Tentulah ayah Nabi main dulu. Sebab ayah Nabi tak ada waktu Nabi tak lahir lagi. Jadi bila Nabi lahir umur 40, waktu Nabi bawa Islam, ayah Nabi memang tak ada lah.
Tapi ayah Nabi diletakkan nama oleh Tok Wan dan Abdul Muttalib nama apa? Abdullah. Apa makna Abdullah? Hamba Allah. Membuktikan kata orang hari itu kenal Allah Ta'ala. Tidak tertabuh nama hamba Allah. Membuktikan kata hari itu memang ada orang kenal Allah. Cuma tak ada siapa yang diajak mereka, kita kenal semua Allah. Tak ada. Sebab itulah mereka sembah berhala dan sebagainya. Maka bila Nabi main bawa Islam, dalam Islam tu mula ajak dia mengajak manusia supaya hanya menyembah Allah dan tidak menyembah selain daripada Allah. Hashtag daripada situlah Nabi mendapat tentangan yang luar biasa. Nabi dapat tentangan yang cukup luar biasa. Orang tak suka dengan ajaran yang Nabi bawa. Akhirnya orang tolak mentah-mentah dakwah Nabi. Hanya beberapa orang sahaja yang terima. Dan nak terima Islam itu pula di kalangan orang yang cukup lemah, di kalangan du'afa, orang-orang lemah. Dan mereka ni pula disiksa ketika menerima Islam. Baca sejarah Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Bagaimana sejarah dia diikat tangan dia, diheret oleh kuda di atas padang pasir, disangat dada dan belakang dia di atas batu, ada di atas padang pasir, berdarah habis ni semata-mata untuk nak mempertahankan Islam dalam diri dia. Ini ujian yang dihadapi oleh orang generasi yang awal yang bawa Islam. Tingkat contoh, saya nak berhenti dah lewat dah ni. Setelah 13 tahun Nabi masa berdakwah, hanya beberapa orang sahaja yang ikut ajaran yang Nabi bawa. Berapa lama? 13 tahun. Di mana? Di Makkah. Maka dalam tempoh 13 tahun ada sahabat Nabi yang berhijrah ke Habasyah. Bawa Islam di sana, berlaku 2 kali hijrah. Mula hijrah yang pertama ke Habasyah, kemudian berlaku pula hijrah kedua ke Habasyah. Kemudian sebelum berlaku hijrah juga Nabi cuba keluar sikit daripada Mekah, pergi di satu tempat yang agak jauh juga dengan Makkah, Taif. Biasa dengar tak nama Taif? Biasa pergi tak? Jangan doa berkat kita hafal Quran, satu hari nanti Allah Ta'ala bagi kita sampai di sana. Amin. Baik, Taif. Jarak Taif dengan Makkah dengan Masjidil Haram ni lebih kurang 2 marhalah. 2 marhalah tak kira lah, 85 kilo ke, 90 kilo ke, 92 ke, lebih kurang. Jarak maksudnya boleh bermusafir, boleh sembahyang puasa, boleh jamak daripada Taif mereka Makkah atau Makkah ke Taif. Nabi keluar sikit daripada Makkah, pilih Taif nak bawa Islam kok kalu. Faham tak kok kalu? Barangkali orang yang ada di sana kok depa nak terima ajaran Nabi bawa. Tapi apa yang Nabi harapkan itu tak berlaku macam tu. Ini juga tarbiyah Allah kepada Nabi. Nak puji kesabaran Nabi. Bila sampai di Taif, bukanlah Nabi disambut macam Ustaz disambut hari ni. Ustaz apa Ustaz dah? Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz pergi di pondok air jernih tu, jumpa Ustaz daripada sana. Punya nak suruh Ustaz main. Kan? Sampai tadi pula mudir ya Ustaz. Mudir punya bersalam pula dengan Ustaz. Sambut tu. Masuk pula Ustaz bagi salam, hampa berjawab Waalaikumsalam. Ustaz Syakir, Ustaz seorang lagi pun main bersalam juga. Main di depan. Ustaz Hafiz pula main di kursi, dijemput Ustaz untuk menyampaikan ceramah. Maksudnya ada sambutan. Tak macam Nabi sampai di Taif. Nabi seorang Nabi, kekasih Allah, orang yang sangat mulia, orang yang rapat hubungan dengan Allah. Sampai di Taif, Nabi disambut dengan mana? Dimaki hamun dan dibaling batu sampai Nabi berdarah. Ni tarbiyah Nabi ni. Katalah Ustaz main tadi, bukan hampa baling batu pun, hampa sebut Ustaz ceramah kami tak syok dengan ceramah Ustaz. Balik lagu tu. Kalau lagu tu punya sambutan, bukan kata ambil batu pungai Ustaz, bukan kata ambil selipar balik ke Ustaz. Dah. Baru nak masuk Ustaz. Ceramah kami malas anak dengar ceramah Ustaz. Kita dah jadi tak semangat dah patah semangat. Ustaz kita balik, aku tak kelapang nak main. Mula main macam-macam. Kan? Mula main macam-macam. Baru orang kata lagu tu. Nabi bukan orang kata tersebut ceramah kami lah. Kami tak kelapang nak lihat. Tak ada orang tak kata lagu tu. Lebih pada tu lagi. Orang caci Nabi, orang maki Nabi, di muka budak-budak pula kutip batu, balingkan Nabi, Nabi berdarah. Pasal hebat ni nak bawa Islam. Tapi sabar yang cukup hebat ada dalam diri Nabi. Maka satu kaedah pula, kesabaran itu memberi hasil yang cukup luar biasa kepada kita. Maka kita kena sabar dalam tempoh kita duk mengambil Quran.
Sabar ni lah yang akan memberi kejayaan pada kita. Tanpa sabar, tak berjaya lah kita. Lagi satu perbataan nak suruh tulis juga. Ni semua hak tulis ni Ustaz main ceramah sekali lagi kalau Ustaz Hafiz panggil. Dan main ceramah sekali lagi Ustaz nak dengar. Hampa mesti kena ingat. Bukan dekat boleh baca, kena ingat tu. Hak tadi pada hak awal tadi idza taqarrara tahaqqaqa. Yang kedua lan tarji'al ayyam allati madha. Yang ketiga tulis di situ la najata. La lam alif tu. La lam alif. Najata nun jim alif ta marbutah. Ta marbutah. Tahu kan? Ta marbutah. Tahu tak? Ta hak bulat tu bukan ta hak maftuhah yang kangkang tadi tu. Yang bulat dia ada titik dua. Itu dipanggil ta marbutah. Ketika ada baris dibaca bunyi huruf ta, ketika waqaf bunyi ha. Itu dipanggil ta marbutah. Ta bukan ta marbutah. Sebut la najata, tulis. Kemudian wala falaha. Wala waw lam alif. Kemudian falaha hayya 'alal falah kan? Falaha fa lam alif ha. Ha atau ha? Ha bukan ha. Ha. On tahu dia ha pedas dia. Pedas dia guna tak? Ingat cabai je pedas. Ha tu pedas juga. Wala falaha illa la najata wala falaha illa. Illa atau illa? Illa hamzah alif dia ada hamzah tu i, kemudian lam alif. Illa at-tadhiyati. Bit-tadhiyati. Bit-tadhiyati ba alif lam ta bit-tad lepas ta ba kemudian ha ya tamarbutah. At-tadhiyah bit-tadhiyati la najata wala falaha illa bit-tadhiyati. Kalau mau kat belajar ni lah kat masjid tak buat ni. Semua dia tulis di sana lari dia bah. Nah, la najata wala falaha illa bit-tadhiyati. Perkataan akhir al-azimah. Kalau kita istighfar tu astaghfirullahalazim, tulis baca al-azim juga tapi lepas mim ada ta marbutah. Al-azimah. Alif lam ain dha ya mim ta marbutah. Al-azimah. Ha, baca apa? Baca. Apa dia? Ha, dia ada ada tak? La pada yang dua harakat. Najata. Baik. Wala falaha. Naam. Ahsanta. La najata wala falaha illa bit-tadhiyatil 'azimah. Allah Rabbi. Ini kata-kata yang guru Ustaz mengaji di Syria dulu. Bukan Ustaz mengaji di Syria, guru Ustaz yang mengaji di Syria. Dia bawa balik kata-kata. Pegang ya, Dok. Jadikan kata-kata ini sebagai pembakar semangat kita untuk sampai ataupun tiba di saat kejayaan. Apa dia? La najata, kamu tidak akan berjaya, wala falaha, kamu tidak akan mencapai kemenangan. Berjaya pun tak, menang pun tak. Kalau suara buat dulu lah. Illa, melainkan ataupun kecuali. Kalau nak berjaya, nak menang, bit-tadhiyati,